Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Ya, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pada petang yang berbahagia, yang mulia ini, insya-Allah kita akan membahaskan berkenaan dengan soalan pada 5 hari bulan 7 2021. Awak bela kan? Tak faham betul apa ni. Apa bela ni auto blur macam mana? Okey, dia auto blur. Okey, jadi soalan yang 5 hari bulan 7 tahun 2021. Itu soalan semalam lah. Soalan yang pertama membabitkan namanya Sarah. Okey, namanya Sarah berkaitan dengan perempuan yang umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Okey. Umur 9 tahun. Iaitu Sarah cukup umur pada 13 Rejab. Jadi soalan yang pertamanya, soalan yang pertama tentang Sarah. Okey, tentang Sarah. Jadi Sarah ni seorang perempuan nama dia. Dia cukup umur. Okey, cukup umur dia bila? Cukup umur. Cukup umur. Cukup umur dia ialah pada 13 Rejab. 13 Rejab 1440 Hijriah, pada 4 petang. Tu. Okey, pada 4 petang. Cukup umur, yakni secara tahdidan, secara cukup lah. Okey. Kemudian dia nampak, lihat dia punya darah dia. Darah dia mula lihat berwarna coklat. Tu start daripada 13 Rejab. Tapi jam 4 pagi. Tu jam 4 pagi. Jam 4 pagi, kemudian berterusan keluar tu sampai 14 Rejab. Berterusan sampai 14 Rejab. Jam 4 pagi. Tu. Jam 4 pagi. Okey, di sini hukum dia apa? Keluar darah. Okey, Zuhir 13 Rejab 4 pagi. 13 Rejab 4 pagi. 13 Rejab 4 pagi ni, adakah dia ini haid? Okey, Zuhir hukum dia adalah keluarnya darah, hukum dia adalah haid. Kerana apa? Sebab 3 sebab. Yang pertamanya ialah dia cukup umur takriban, nak dekat-dekat tahdidan lah tu. Yang kedua,
Zohir hukum darah keluar walaupun tak cukup 24 jam, hukum dia haid. Di Zohir hukum haid. Dan siap-siap lah kena dia punya border 15 hari. Kena border 15 hari, iaitu 13 Rejab 4 pagi sampai bila? Sampai 28 Rejab jam 4 pagi. Tu tak silap lah. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 Rejab jam 4 pagi dia punya border sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Ni keluar berapa hari? 4 pagi sampai 4 pagi, 24 jam. Kemudian berhenti. Tu dia punya border 9 tahun 4 petang, maknanya 12 jam sebelum 9 tahun cukup, 12 jam yang kemudian selepas 9 tahun cukup. Atas pandangan mu'tamad ialah semua haid lah. Sebab apa? 24 jam. Sebab apa? Sebab dia 24 jam. Maka hukum dia adalah haid. Tu okey. Cuma tak silapnya atas pandangan yang mengatakan 9 tahun tahdidan itu dikira sebagai haid, itu atas pandangan hak tu, itu khilaf ulama lah kalau macam ni. Sebab 12 jam sebelum, 12 jam selepas. Tak ada orang jawab yang style tahdidan. Tak apalah, dia jawab style takriban. Baguslah. Jadi ini haid. Lepas tu berhenti. Zohir berhenti. Okey, yang pertama dia mari 13 Rejab 4 pagi ni, dia tahu dah dia sudah balik pada 4 pagi. Dia sudah balik pada 4 pagi, maka atas dia wajib segala benda orang yang mukallaf lah, sebab dia akil, baligh. Kalau dia berakal lah, baligh. Kemudian sampai Islam pada dia dan dia sempurna penglihatan dan pendengaran, maka dia dipanggil mukallaf. Maka 4 pagi dia mukallaf dah, tapi tak boleh sembahyang, tak boleh puasa lagi. Dia wajib tahan diri dia daripada puasa dan sembahyang. Tidak ada taklifan dia di sini. Sampai berhenti 4 pagi esok, tengok-tengok berhenti, maka zohirnya ialah suci. Maka wajib dia itu mandi untuk saat lagi dia sembahyang subuh tanpa perlu qada apa-apa pun. Tu tanpa dia perlu qada apa-apa pun. Boleh dia nak qada sembahyang, boleh tak? Boleh. Tapi qada sembahyang tu bukan qada sembahyang waktu dia haid, tapi qada sembahyang waktu dia kecil-kecil. Tu disebutlah kitab Muqaddimah Hadramiyah ataupun syarah Muqaddimah Hadramiyah Al-Manhajul Qawim, sunat untuk kita qada sembahyang waktu kecil-kecil kita tak sembahyang. Okey. Tu. Jadi berhenti habis. Kemudian tiba-tiba 17 Rejab pula mari warna merah. 17 Rejab. Dia mari warna merah pula. 17 Rejab. Jam 5 petang. Jam 5 petang. Dia keluar sampailah hari sama jam 9 malam. Lepas tu berhenti. Okey. Apa hukum dia? Okey, dia mari suci. Suci hari yang ke-14 jam 5 pagi dah start suci. Okey. Dah start suci dia. Naqaq lah dia panggil. Hari ke-15 naqaq. Dia wajib sembahyang tu, wajib puasa. Hari ke-16 naqaq, wajib puasa, wajib sembahyang. Kalau dia dah kahwin boleh jima dan sebagainya. Tiba-tiba 17 Rejab dia mari semula darah jam 5 petang. Maka wajib dia zahir dirinya sudah haid lagi, masih lagi haid. Sebab masih dalam tempoh 15 hari 15 malam, iaitu sampai 28 Rejab jam 4 pagi. Dia punya border 15 hari 15 malam. Maka zahirnya hukum haid. Sebab apa haid? Sebab dah lebih daripada 24 jam, iaitu ni dah 24 jam dah. Ni tambah lagi, ni start jam yang ke-25 pula. Walaupun secara munfasil, secara bercerai, tidak bersambung, maka juga dihukumkan sebagai haid. Tengah-tengah antara naqaq tu, tu khilaf ulama. Pandangan mu'tamad tidak sah ibadah dia, itu pandangan qaulus sahbi. Dan atas pandangan dhaif qaulul talfiq ataupun at-talfiq ataupun al-laqti, itu hukumnya suci, sah ibadat dia. Jadi kita tak kisah perempuan boleh nak pilih untuk qada puasa yang dia naqaq itu ataupun tidak pun tak apa. Tu okey. Betul lah. Okey. Sembahyang memang tak ada isu dah. Tak payah nak qada. Puasa saja. Okey. Sampai 9 malam dia terus jalan-jalan, tiba-tiba 9 malam berhenti.
Adakah semua haid? Semua haid berlaku. Haid dia itu bila? Haid dia itu daripada 13 sampai 17 jam 9 malam. Daripada 13 Rejab 4 pagi sampailah 17 Rejab 9 malam, kesemuanya adalah haid. Tengah-tengah dia itu yang tak keluar darah dihukumkan haid atas pandangan mu'tamad, dihukumkan suci atas pandangan yang dhaif. Itu sahaja jawapan dia. Mudah ya. Mana madam? Okey. Tak nampak ke madam? Habis settle soalan yang pertama. Soalan yang untuk hari ni, hari depan ni saya tulis lupa. Tadi sibuk ngaji kita ada 6 kelas, 7 kelas. 7 kelas. 7 kelas. Malam ni Syarqawi lagi. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Sofiah nama. Tulis nama. Sofiah nama. Ini siapa tak tahulah nama Sofiah. Tu okey. Sofiah. Okey, ni isu apa? Ni isu lawak sikit. Tapi isu lawak sikit pun ada juga salah. Tu. Jangan main-main. Dia benda-benda kecil ni dia jangan main-main. Dia main-main habis. Nampak macam remeh, tapi sebenarnya ada di sebalik tu kita nak uji. Tu. Okey. Apa dia? Iaitu pada 12 Muharram, hitam pekat keluar. 12 Muharram. Tu okey, 12 Muharram. Tu bukan haram, Muharram. Jam 4 petang. Warna hitam sudah keluar. Jam 4 petang. Hinggalah hari yang ke-15 Muharram. Saya tulis M sajalah. Malah tulis panjang. Jam 2 petang. Jam 2 petang. Allah tak sampai. Tapi dia keluar tu kok hidung. Dia keluar tu kok hidung. Tu tambah lagi sifat dia, hitam lagi pekat. Hitam dan pekat. Tu. Jadi adakah 12 Muharram sampai kan 12 Muharram jam 4 petang tiba-tiba dia keluar warna hitam lagi pekat tapi kok hidung, sampai lepas terusan keluar darah tu sampai 15 hari bulan Muharram jam 2 petang kemudian berhenti. Tu. Adakah haid? Ini bukan haid. Sebab apa? Sebab dia keluar darah kok hidung. Padahal syaratnya keluar kat aqsar rahim, ujung rahim tu. Dan ini juga tidak boleh dipanggil sebagai apa? Dia tidak boleh dipanggil sebagai darah istihadah. Tu. Dia tak boleh panggil darah istihadah ataupun darah fasad, tak boleh. Tu. Sebab darah istihadah, darah fasad ialah satu istilah nama bagi darah yang mengiringi darah haid ataupun tak mengiringi darah haid, tapi dia tu dia itu keluar kok farah tapi bukan pada masanya ataupun tak cukup syarat dan sebagainya, darah fasad. Darah istihadah. Tadi ada orang juga jawab darah fasad. Tu okey. Mungkin darah fasad lughawi tu kita boleh kata lah, tapi kalau darah fasad istilahi tu salah. Tu okey. Kalau darah fasad lughawi dengan makna darah penyakit, tak apalah, tu diterimalah. Kalau darah fasad dengan makna yang kita mengaji secara istilahi tu, darah fasad dengan darah istihadah itu ialah darah yang keluar pada waktu bukan haid, bukan nifas. Tu tak betul ya. Sebab apa? Sebab ni bukan haid nifas ni. Ni tak ada kait dengan haid, tak ada kait dengan nifas, tak ada kait dengan apa benda pun. Sebab ni keluar kok hidung. Yang kait dengan istihadah, nifas dan haid itu keluar kok farah sahaja. Okey. Ada juga yang jawab darah fasad. Tapi darah fasad tu kita iktibar lughawi lah kalau nak betul. Kalau ikutkan kata tak ada jawapan lah. Kata hak ni darah penyakit, sudah. Penyakit yang dia tak tahu, kena cek doktor. Tu. Kemudian sama juga kita buat hari yang ke-19 Muharram. 19 Muharram keluar lagi warna merah. 19 Muharram keluar warna merah jam 7 petang, 7 malam. Berterusan keluar sampai 23 Safar. Jauh. Itu. Lama keluar. Tu. Tak kisahlah pukul berapa 23 Safar tu. Tapi keluar tu kok dubu. Kok dubu. Maka ni juga bukan haid dan juga bukan darah istihadah. Sebab dia keluar kok jubah. Bukanlah.
Begitu jugalah yang seterusnya 24 Safar sampai 25 Safar warna hitam keluar kok rupa juga, maka semua tu bukan diistilahkan sebagai haid, istihadah ataupun fasa ataupun lagi nifas. Tu semua tak betul lah. Yang betulnya ialah tak ada apa. Tak diiktibar, tak termasuk dalam babul haid, tak ada. Sebab apa? Sebab dia dah keluar dengan takrif haid itu, iaitu damu jibillatin yakhruju min aqsar rahimi. Tu darah yang tabiatnya keluar di bawah hujung urat perempuan punya farah. Tu dia punya takrif, maka terkeluarlah darah yang keluar di selain daripada farah. Bila kata haid tidak diiktibar, darah fasad pula, darah istiharah pula ialah darah yang keluar yang menyelangi ataupun yang disertai dengan darah haid. Macam mana kita nak kata istihadah dan fasad sedangkan haid itu pun kita tak mengaku dah. Sebab tak keluar kuk farash. Tu okey. Cuma boleh panggil darah penyakit lughawi lah. Istilahi tak kena. Okey, soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Namanya Sumayyah. Nama Sumayyah. Tu. Boleh buat nasyid ni. Nasyid tu. Okey, Sumayyah cerita beranak dua anak perempuan kembar. Dua anak perempuan. Dua anak perempuan kembar atau amain dalam kitab sebut. Dua anak perempuan kembar dia bakal lahir. Cek ada dua anak perempuan yang bakal lahir. Yang lahir itu pula pada 15 September. 15 September. Tu. 15 September 2020 jam 8 malam. 8 malam. Okey. Tu tarikh beranak dia. Tetapi dia keluar warna hitam ataupun merah. Tak tulis kat situ. Dia keluar darah je. Tak apa, tu dia warna hitam. Pada 1 Ogos. Pada 1 Ogos jam 9 malam. Tu jam 9 malam. Berterusan keluar sampai 13 Ogos. 13 Ogos jam 4 pagi. Okey. Jadi dia bakal lahir pada 15 September. 1 Ogos sudah keluar darah sampai 13 Ogos. Jadi hukum dia apa? Atas pandangan mazhab Syafi'i kita berlaku khilaf ulama. Tapi pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, hukum orang yang keluar darah di farash waktu hamil ialah haid. Ialah apa? Ialah haid. Tu okey. Jadi haid lah. Hukum dia haid atas pandangan mu'tamad. Atas pandangan jumhur dia bukan haid, dan atas sebahagian pandangan mazhab Syafi'i dia juga bukan haid. Dia panggil darah fasad sahaja. Jadi bolehlah orang perempuan tak ada masalah, sebab itu masih lagi dalam mazhab. Kalau nak ikut mazhab lah. Tu okey. Nak pilih dia tu haid boleh, nak pilih dia tu darah fasad pun boleh. Tapi kita kalau ikut ngajarnya pandangan mu'tamad dia itu haid lah. Tu. Tapi perempuan mesti dia pilih darah haid sebab mudah, sebab tak payah sembahyang. Okey tu pandangan mu'tamad. Tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah duk qada lah tu. Kalau dia darah fasad kena wajib sembahyang, wajib puasa lagi. Tu okey. Jadi dia boleh tak? Dia boleh pilih pandangan haid, itu lebih mudahkan dia. Tak payah nak qada, fikir qada lah. Jadi Zuhir 1 Ogos 9 malam keluar, maka Zuhir hukum dia pada pandangan mu'tamad ialah haid. Wajib dia berhenti sembahyang, puasa tak payah dah esok dan sebagainya kalau keluar lagi lah. Berterusan sampai 13 Ogos warna hitam, maka kesemuanya adalah haid belaka, sebab lebih daripada 24 jam dan kurang 15 hari 15 malam. Dan waktu itu umur dia waktu imkanul haid, lagi pula boleh hamil. Lagi pula boleh hamil. Hamil ni sekurang-kurang hamil ni waktu 9 tahun lebih tu. Imam sebab apa? Atas istiqra' Imam Syafi'i, dia tengok nenek yang berumur 21 tahun. Sebab dia kahwin umur 9 tahun. Bila kahwin umur 9 tahun, anak dia lahir, tiba-tiba anak dia pun kahwin umur 9 tahun. Jadi muda. 21 tahun sudah jadi nenek. Tu okey. Boleh ke? Boleh, tak salah. Tu memang waktu dia
imkanul hamil pun boleh juga kita panggil imkanul hamil. Kemungkinan dia hamil adalah umur 9 tahun. Jadi perempuan jaga-jaga. Jangan main-main. Nampak macam budak-budak tapi 9 tahun tu sudah boleh dia haid. Kena dengan orang habis. Tu okey. Dia sumbangan dalam kitab dalam kitab fiqh sebut. Dalam kitab Qurratul Uyun yang kita akan baca tu lah. Dia kata apa? Dia kata orang perempuan ni sebelum dia kahwin tak ada air susu dekat payudara. Bila ada air susu tu start ada bila bila masuknya air mani di farah wanita. Itu air mani suami tu lah. Sebab tu air susu yang ada di payudara isteri tu seolah-olah milik suami tu. Sebab punca untuk adanya air susu tu ialah hasil daripada tembakan pancutan air mani kepada farah isteri dia. Maka hasillah air susu di payudara dia. Itu asal muasal. Kenapa anak dara sebelum kahwin tak ada air susu, tiba-tiba ada air susu. Kerana air susu tu berasal pada air mani juga. Jadi air mani tu pun khasiat pada orang perempuan untuk sihat. Tu jangan main. Itu dari sudut perubatan tu. Habis. Kemudian berhenti. Bila berhenti, Zuhair berhenti. Masih lagi lama nak tunggu beranak tu. Maka wajib mandi, wajib dia semayang, wajib dia puasa esoknya kalau dia puasa. Boleh dah tawaf. Jima'. Jima' waktu hamil hukumnya makruh. Hukum dia makruh. Kalau takut untuk mudarat boleh jatuh hukum haram. Jima' waktu hamil ialah hukumnya makruh. Tu disebut kitab fiqh lah. 13 Ogos sudah berhenti. Kemudian keluar warna merah pula. Warna merah keluar bila? 25 Ogos. Dah berhenti, keluar pula 25 Ogos. 25 Ogos bila? Jam 6 petang. Tu jam 6 petang mari semula darah sampailah berterusan keluar pada 4 September. 4 September jam 6 pagi. Tu okey. Jam 6 pagi. Jadi bila suci, ni border dia sampai bila? Ni border dia sampai bila? Ni border dia sampai 16 Ogos jam 9 malam. 16 Ogos jam 9 malam. Jadi ni 13 Ogos. Tak lebih. Tiba-tiba mari 25 Ogos. Lebih dah daripada 16 Ogos. Maka start takmilatul tuhri dia. Start daripada waktu suci, baki suci, sekurang-kurang baki sucinya ialah pada 13 Ogos jam 5 pagi. Sehinggalah 28 Ogos jam 5 pagi. Apa-apa sahaja yang keluar darah waktu itu, hukum dia ialah istihadah kerana takmilatul tuhri. Maka 25 Ogos jam 6 petang sampai 28 Ogos jam 5 pagi itu keluar darah, hukum dia adalah istihadah kerana takmilatul tuhri. Jadi bila dia mari 25 Ogos ni, dia tak boleh berhenti semayang lagi. Dia wajib semayang, wajib puasa, boleh jima' isteri, suami boleh jima' isteri. Dan waktu istihadah ini boleh juga isteri tak boleh tolak kemahuan isteri, tolak kemahuan suami untuk jima' sebab dia ada uzur istihadah dia panggil. Dia uzur ada dua, satu uzur kerana haram, satu uzur tak haram tapi uzur tu balik isteri. Kalau uzur yang haram ialah haid nifas dia pergi jima', tu haram. Seperti mana kita bahas dulu. Tapi kalau istihadah contohnya, istihadah ni sebenarnya sakit. Kadang-kadang menyebabkan tak larat. Jadi dia boleh tolak suami untuk daripada jima'. Boleh tak? Boleh. Tak dikira nusyus dan tak berdosa sebab ada uzur iaitu istihadah salah satu. Yang kita akan bahas nanti sebenarnya. Dalam bab tolak tu. Tak masuk. Antara uzur-uzur jima' ialah istihadah, farah terluka, zakar suami terlalu besar sampai sakit kawan tu dan sebagainya. Keluar darah. Jadi dia tak perlu berhenti sembahyang sebab dia tahu takmilatul tuhri. Tu perlu kepada jadual, kalender. Tahu. Kita catik masa ni, warna apa, sifat lagu mana, catik semua. Kita tahu. Jadi start 28 Ogos jam 6 pagi itu haid yang baru. Sebab takmilatul tuhri sampai 28 Ogos jam 5 pagi. Jadi start 6 pagi 25 Ogos itu haid yang baru. Kalau keluar lagi sampailah 4 September. Sampailah 4 September semuanya haid berlaku. Tiba-tiba berhenti pada jam 6 pagi,
wajib mandi, wajib sembahyang subuh dah. Okey, wajib sembahyang subuh dah. Kalau subuh dia 6 lebih contohnya, subuh dia 6 lebih. Boleh lagi dia nak niat puasa dan lagi. Dia nak niat puasa dan lagi. Tapi kalau dia subuh dia 5.30, dia berhenti 6 pagi, tak jadi dah. Tak boleh dah puasa. Sebab dia berhenti haid, dia berhenti haid lepas daripada masuk hari puasa dah. Maka sunat saja imsak. Sunat sahaja imsak bagi orang perempuan haid yang telah izalatul mani' pada bulan puasa ataupun pada puasa siang hari itu. Okey. Jadi kita imsak itu bukan niat puasa, imsak itu niat kerana kita ni dalam bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ni bulan mulia, bulan imsak, bulan untuk menahan diri daripada makan dan minum secara khususnya. Kemudian berhenti. Ini buatlah dia punya border siap-siap. Border siap-siap dah start daripada 28 Ogos jam 6 pagi tadi. 28 Ogos jam 6 pagi. Kali sendiri, tambah sendiri. Jadi berapa? 28 Ogos, 29 Ogos, 30 Ogos, 31 Ogos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 September jam 6 pagi. 12 September jam 6 pagi, apa-apa sahaja yang keluar darah waktu tu semua haid berlaku. Tapi ni berhentilah. Tiba-tiba tu okey. Habis berhentilah. Tak ada darah dah. Habis berhenti. Jadi ni haid. Ini 3 hari takmilatul tuhri, kemudian selebihnya haid. Kemudian selepas tu beranak anak pertama. Anak pertama beranak anak pertama beranak. Tapi nak selang-seli antara nak beranak antara anak pertama hingga anak kedua tu selang seminggu. Seminggu, masa seminggu contoh. Kita buat itu soalannya seminggu, masa seminggu. Maksudnya anak pertama keluar dah, nak keluar anak kedua tu lagi seminggu. Tu okey. Jadi lepas dia beranak anak pertama tu, okey, lepas dia beranak anak pertama tu pada hari yang pertama. Hari yang pertama beranak anak yang pertama. Anak kembar yang pertama lah. Hari pertama. Okey, hari yang pertama ni, hari pertama ni. Hari yang pertama jam 7 malam. Keluar darah warna coklat kemerahan. Warna coklat kemerahan. Kalau warna coklat kemerahan kita iktibar merah. Kita iktibar merah. Dia keluar sampai hari yang kedua. Hari yang kedua jam 7 pagi. Apakah darahnya? Okey, darah yang keluar antara dua anak kembar hukum dia adalah haid kalau cukup syarat. Jadi lepas dia beranak dia keluar darah anak pertama tu. Anak kedua tak keluar lagi, masih lampau. Maka dia tidak menepati istilah nifas sebab tak kosong rahim lagi. Maka hari pertama selepas dia beranak jam 7 malam dia keluar, iktibar dia itu adalah haid. Iktibar dia itu adalah haid pada zahirnya. Sebab apa itu? Sebab cukup syarat. Sebab cukup syarat. Jadi bila nak iktibar haid ni bila? Satu lagi. Takut cuai. Sekejap. Ni tadi 28 sampai 14 September betul? Tengok. Tak boleh hit lagi ni. Tu. Ni hari pertama dengan makna 15 September. Kejap. Hari pertama, tak kena ni. Tak kena dengan waktu beranak. Waktu beranak tu 8 malam. Tak kena tu. Soalan tak kena. Okey, hari pertama beranak, kita kata 7 malam. Kita buat lewat sikit lah. Okey, buat lewat sikit. Pukul 9. Beranak sejam contoh lah. Beranak 30 minit je. Tak kena sebab beranak 8 malam. Tak munasabah 7 malam dia keluar darah. Ni tak munasabah 7 malam lepas keluar anak pertama keluar pukul 8. Jadi kita buat pukul 9. Pukul 9. Okey. Perhatikan elok-elok. Okey, start border bila? Start border daripada 28 Ogos jam 5 pagi tadi kita kata kan? Ke 6 pagi tadi?
6 pagi. 28 Ogos jam 6 pagi sampai 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 September jam 6 pagi. 12 September jam 6 pagi dia punya sebanyak-banyak haid. 12 September. Dia beranak 15 September. Keluar darah pula pada hari pertama. Maka tahulah ni takmilatut tuhri. Okay. 12 September 2020 jam 6 pagi itu sebanyak-banyak haid. Tak keluar darah lepas tu. Tiba-tiba 3 hari selepas nak suci, nak kira suci tu keluar darah lagi. Tu takmilatut tuhri lah. Tu okey, takmilatut tuhri lah tu. Okey, takmilatut tuhri. Ya ke takmilatut tuhri? Tu. Okey, pertama kita buat 28 Ogos. 28 Ogos jam 6 pagi sampai 12 September jam 6 pagi. Itu sebanyak-banyak haid, tapi jadual untuk suci start sini dah 4 September jam 7 pagi. Sebab 4 September 6 pagi masih ada darah, kemudian berhenti. Maknanya start takmilatut tuhri ialah 4 September pukul 7 pagi sampai 15 hari akan datang, iaitu 19 September jam 7 pagi. Itu maksudnya tempoh sekurang-kurang suci dia. Jadi apa-apa saja yang keluar antara 4 September 7 pagi sampai 19 September 7 pagi, semuanya itu istihadah kerana takmilatut tuhri. Jadi hari pertama kita iktibar 15 hari bulan. Sampailah hari yang kedua, yakni 16 September. 16 September jam 7 pagi. Semua ni adalah istihadah kerana takmilatut tuhri. Kerana apa? Takmilatut tuhri. Tiba-tiba hari yang ke-6 pula keluar apa? Keluar hitam. Hari yang ke-6 daripada beranak dia keluar pukul 9 pagi. Okey, 9 pagi. 9 pagi hingga jam 3 petang. Warna hitam. Lepas tu berhenti. Hari yang ke-6 bila? 15 hari pertama, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tadi 19 border dia. Kan? Maka ni dah lebih ni. Ni hari ke-20 kira ni. Hari yang ke-20 pula. 20 September lah ni kira ni. Hari ke-6. 15, 16, 17, 18. Betul lah. Hari pertama 9 malam. Iaitu 15 September 9 malam. Hari yang pertama bukan satu hari. Hari yang pertama. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, 20 September jam 9 pagi. Keluar darah. Lebih dah tempoh dia, lebih dah tempoh sekurang-kurang suci. Maka ni haid yang baru. Ni haid yang baru. Zohir dia kena hukum haid lah. Tu zohir hukum haid sebab dia berada pada zaman imkanul haid. Dia dah habis dah tempoh sekurang-kurang suci dan dia dah habis dah. Kemudian ni adalah haid yang baru. Zohirnya lah. Tiba-tiba sampai jam 3 petang berhenti dah. Tahu bahawasanya istihadah. Kenapa istihadah? Atas kaedah tak cukup lagi 24 jam. Tak cukup lagi 24 jam. Maka duduk terkangkang tu seminggu tu. Terkangkang seminggu ni istihadah. Hak ni pun istihadah. Tu okey. Tapi hak ni tak apalah. Hak ni takmilatut tuhri. Istihadah dia takmilatut tuhri. Dia bila mari jam hari yang pertama lepas beranak jam 9 malam tu, dia wajib semayang tu. Orang perempuan beranak kena wajib semayang. Kalau tengok tahu kita wajib semayang tu. Tu okey. Nak beranak dua kembar. Nak kembar, nak pi kepada kembar yang kedua seminggu duduk dalam bilik tu. Wajib semayang kalau kita suci. Jadi waktu ni bersuci ni. Tu okey. Waktu ni suci ni sebab kita tak keluar. Habis lagi anak kita. Tak boleh iktibar nifah lagi. Tu tidak ada iktibar nifah lagi. Lagi pula jadual takmilatut tuhri dengan jadual sebanyak-banyak haid tu boleh je bersambung dengan lepas pada beranak. Okey. Atas pandangan muktamad yang sebelum hamil ni adalah haid lah kalau keluar darah. Okey. Jadi ini istihadah ni. Dia tak perlu tunggu. Sebab apa? Sebab dia istihadah tahu dah takmilatut tuhri. Tak cukup untuk mencukupkan masa suci sebelum dia beranak tu dia dah mari haid. Tu maka dia wajib untuk semayang ni waktu ni. Semayang macam mana? Semayang apa adanya lah.
sembahyang apa adanya. Macam mana dia boleh sembahyang? Dia boleh ambil wuduk, boleh ambil. Tak boleh tutup aurat, tak apalah. Kalau boleh setakatnya. Boleh hadap kiblat, boleh. Boleh. Tak boleh sudah. Nanti kena ulang balik. Dia kena ulang semula. Kalau tak cukup syarat-syarat sah tu, tapi wajib sembahyang. Tu okey. Mari pula zuhir darah. Dia wajib berhenti sembahyang, puasa dia tak sah. Dia wajib puasa ni. Keesokan harinya, hari yang kedua wajib puasa tu. Kalau dia puasa, kalau dalam bulan Ramadan wajib puasa. Kalau tak mudarat lah. Tu qaid dia. Kalau doktor kata boleh puasa ni, boleh puasa lah. Kalau kata kalau puasa ni takut mudarat, lembek dan sebagainya, tu tak boleh lah. Tu usul lah tu. Tu. Nak kata bahawasanya kalau boleh puasa wajib dah puasa. Kalau tak boleh tak apa. Tapi sembahyang tak boleh. Sembahyang hang sakit ke selagi hang ada akal, wajib sembahyang dengan keadaan apa sekalipun. Tu. Lepas tu beranak dah. Brum beranak. Lepas beranak keluar darah. Ni senang ni. Lepas beranak 6 hari lepas beranak. 6 hari lepas beranak. 6 hari lepas beranak, yang ni hari yang ke-6 lah. Hari yang ke-6 sampai hari ke-20 keluar darah. Tahu dah semua ni nipah lah ke. Sebab apa nipah? Sebab tempoh antara kosong rahim anak yang kedua itu sucinya tu tak lebih daripada 15 hari 15 malam untuk datang darah yang seterusnya, bahkan kurang daripada 15 hari 15 malam, iaitu pada hari yang ke-6 selepas beranak kosong rahim sudah keluar darah, maka iktibar dia itu nifas. Dan syarat sah nipah juga ialah sekurang-kurangnya selahlah, dan tempoh 60 hari 60 malam sudah berlaku pada waktu dia itu kosong rahim pada anak yang kedua atas pandangan mu'tamad, walaupun tak keluar darah lagi. Jadi itulah jawapannya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada apa tu? Ni apa ni? Ada salah ke kita dah betul tadi? Cuba komen semula. Ada salah ke kita dah betul dah tadi? Tadi kan ada silap sikit. Kita tak nampak kan. Payah orang buat ni tak tulis. Duduk terang-terang lupa jawapan sendiri. Tu. Betul kan? Tadi yang waktu nakak tu kita betul. Jadi kita kena beza dia punya jadual sebanyak-banyak haid dengan jadual sekurang-kurang tempoh masa suci. Kalau tempoh sebanyak-banyak haid tu, kita tak apalah, sebanyak-banyak haid kita kira daripada hari pertama start keluar darah sampai 15 hari. Itu siap-siap dah. Tapi bila suci bawah 15 hari 15 malam, semua tu haid. Itu start tempoh suci sekurang-kurang suci dah. Start daripada tempoh kita berhenti darah tu. Tu dah start tempoh sekurang-kurang suci dah. Tambah 15 hari. Jadi apa-apa sahaja yang keluar darah selepas daripada tempoh sebanyak-banyak haid, selepas daripada tempoh sebanyak-banyak haid, kita keluar darah dan darah itu keluar pada tempoh sekurang-kurang suci, maka itu takmilatu tuhri. Ni ramai yang tak tahu lagi. Tu ramai yang tak tahu. Dan pening lagi lah bagi yang tak belajar lagi. Jadi wallahu ta'ala alam. InsyaAllah soalan lepas ni ni nak tulis ni soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.